Dia dek. Testing. Kita test dulu tuan-tuan. Suara okey, gambar tu macam tu lah. Ni yang paling okey dah tu. Nak clear lagi tak dapat, tak ni dah. Sebab lampu cahaya lampu dia tak terang sangat. Ustaz Afifi kita, Assalam Al-Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi kita mula, kita tunggu 2-3 kawan kita lagi. Kita tunggu peserta lebih kurang dalam 30 orang, kita akan mula. Sementara itu tuan-tuan boleh share bagaimana sebagai macam biasa. Sementara kita menunggu teman-teman kita, rakan-rakan kita, tuan-puan boleh share. Mudah-mudahan lebih banyak lagi kawan-kawan kita yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita. InsyaAllah malam ni tuan-puan kita akan sharing, kita akan sambung perkongsian kita berkaitan dengan akad pinjan meminjan. Antara tajuk-tajuk penting malam ni, antara topik ataupun subtopik penting yang kita akan bincang malam ni, kandungan utama kepada pinjan meminjan insyaAllah malam ni. Malam ni kita akan bincang lebih kurang tiga syarat ataupun 3 terma. Antara terma yang paling penting, satu daripada 3. Kita akan bincang 3 terma akad pinjam meminjam. Yang paling pentingnya ialah 1. Kita fokus 1 daripada 3 tuan-puan. Den front kajian clear. Alhamdulillah. Terima kasih Den. Yang dah join, kita macam biasa, kita sementara tunggu kawan-kawan kita share, kita tekan butang share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan bantu kawan-kawan kita untuk dapat manfaat. Kerana tajuk ni tajuk yang sangat praktikal. Selalu kita sebut tajuk pinjam meminjam ni tajuk yang sangat-sangat praktikal. Kenapa? Kerana hampir setiap hari kita menggunakan ataupun kita meminjam, sama ada kita pinjam daripada kawan kita pinjam daripada sanak saudara kita. Pinjam meminjam berlaku hampir setiap hari. Pastikan kita nak elakkan daripada pelanggaran syariat muamalat, maka kita nak kena ambil tahu, nak kena cakna, nak kena peduli tentang hukum-hukum berkaitan dengan pinjam meminjam, supaya kita dapat elakkan daripada perbuatan haram. Kerana kesan dia ataupun impak kepada perbuatan pelanggaran hukum pinjam meminjam ini, impak dia adalah haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pucak Alang clear, wakil Pucak Alang, alhamdulillah Ustaz Fifi kita. Mudah-mudahan sihat. Wakil Pucak Alang kita Azlina Pitaluban clear, okey. Hari ni tempat saya ni tuan-puan hujan daripada pagi lagi daripada pagi hujan sampailah petang, lepas asar tu dah okey. Sekarang ni dah tak hujan lah.
Okay, kita tunggu lagi tuan-puan, dalam 2-3 peserta lagi, kita tunggu 2-3 minit lagi. Kita raikan kawan-kawan kita yang mungkin ada lagi yang nak join. Mungkin ada lagi nak join. Kita santai-santai saja sambil-sambil sembang dengan tuan-puan. Kita bukan formal, bukan talaki, kita bukan formal, kita sembang santai sahaja. Sebab tu saya sebut di awal kuliah dulu, kita sambil-sambil sembang, sebab tu kita nak multilateral, kita ada panggil apa, hubungan pelbagai hala. Maksudnya bukan saya seorang yang bercakap, tuan-puan boleh komen, tuan-puan boleh cakap. Syekh Ustaz Fifi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Cuma terperangkap je lah. Nak keluar daerah tak boleh. Jadi, nak keluar daerah tak boleh. Duduk rumah je lah. Azlina Pitaloban, Kelantan pun hujan. Okey, Kelantan hujan. Mana Kelantan dah nak hampir di Amban Tengkujuh. Bukan biasa bulan sebelah ni Kelantan Tengkujuh. Dah nak mula lah. Nak mula Tengkujuh. Tapi tempat kita ni Tempias, Tempias Tengkujuh. Wakil kita jauh-jauh. Kita ada wakil Kelantan, kita ada wakil Terengganu kita ada. Terengganu kita ada, Kuantan kita ada. Okey, 20 lebih dah kita. InsyaAllah kita boleh mula tuan-puan. Sementara kita tunggu, biasa kita tunggu 30 baru kita mula, tapi kita boleh mula awal malam ni. Kok tuan-puan ada kerja, kita mula awal. Sebab kita nak malam ni mungkin satu daripada 3 syarat atau 3 terma itu kita nak fokus lebih sedikit. Kita nak bincang agak lebih. Sebab tu kita boleh mula awal. Cuma saya nak tahu, mungkin tuan-puan boleh komen, kita sambung di mana gitu. Saya tak 2 hari lepas saya tak silap kita dah bincang yang pertama konsep akad pinjam meminjam. Kita tak tahu pinjam meminjam termasuk dalam konsep ataupun dalam model ibahah. Dan kita dah faham apa dia ibahah dan kita boleh guna tuan-puan. Apabila kita faham, kita guna supaya dia sebati dalam jiwa kita, dia menjadi familiar dalam dalam kehidupan kita. Apabila kita guna istilah syarak, dia akan membantu kita untuk kita faham. Untuk kita faham dan untuk kita ingat sebenarnya istilah-istilah syarak itu. Sebab tu konsep ibahah kita boleh selalu guna. Kita dah tahu ibahah ni sama ada ibahah lidiyafah ataupun ibahah al-ariyah. Dan kita akan bincang juga perbezaan utama ibahah lidiyafah dengan ibahah al-ariyah. Ibahah yang sebenar-benarnya ialah ibahah lidiyafah. Dan ibahah al-ariyah ini dia panggil ibahah juga, tetapi tidak sama dengan ibahah yang real. Ibahah yang real, ibahah lidiyafah ataupun ibahah kita sebagai tetamu di rumah orang ataupun tetamu di tempat kenduri dan sebagainya. Itu dipanggil ibahah lidiyafah. Yang kedua kita dah bincang, tak silap saya kita dah bincang makna, tuan-puan, paling penting adalah makna pinjam meminjam. Sebab apa? Sebab implement kita, praktis kita seharian, pastikan dia sejajar ataupun menepati dengan makna pinjam meminjam di dalam muamalat Islam. Supaya implement kita, praktis kita, perbuatan kita itu menepati dengan makna pinjam meminjam. Sebab tu kita dah bincang apa dia makna pinjam menurut syarak. Minjam menurut istilah syarak. Dan yang ketiga tu hukum. Yang ketiga hukum. Dan yang keempat tuan-puan, malam ni insya-Allah yang keempat yang kita nak bincang apa dia rukun. Yang keempat rukun, ini saya sebut struktur tuan-puan Setiap ibadat dan setiap muamalat dia ada struktur dia ataupun subtopik dia. Tajuk-tajuk di dalam muamalat dan tajuk-tajuk di dalam ibadat sudah tentunya dia ada tajuk dan dia ada tajuk-tajuk kecil yang perlu kita ingat. Supaya apa? Apabila tuan-puan ingat tajuk-tajuk kecil ini, dia akan membantu kita untuk memahami secara detail skop perbahasan dalam satu-satu tajuk. Sebab itu saya lebih suka saya berkongsi dengan tuan-puan di mana saja saya akan bawa dalam bentuk yang struktur, dalam bentuk yang subtopik. Supaya topik-topik kecil ini kita akan bahas mengikut struktur dia, mengikut topik. Jadi kita clear, satu demi satu topik clear.
Dan apabila ada isu dan isu itu kita boleh tahu berada dalam topik yang mana untuk mudah kita faham dan mudah kita jawab isu-isu yang berbangkit di dalam satu-satu topik. Jadi yang ketiga, satu topik keempat rukun, dan satu topik yang kelima yang kita akan bincang juga malam ni iaitu dipanggil antara tajuk yang paling penting, dia panggil syarat sah rukun. Rukun pinjam ini ada 4. Dan yang kelima yang kita akan bincang apa dia tuan-puan? Yang kelima yang kita bincang ialah syarat sah ataupun terma dan syarat setiap rukun pinjam meminjam. Itu yang paling penting. Pastikan pinjam itu cukup rukun dan pastikan setiap rukun yang kita nak checklist adakah menepati dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh fuqaha. Dia ada 5 saja topik di dalam apa nama ini, dalam akad pinjam meminjam. Dan last sekali kita akan bincang isu-isu yang berbangkit. Itu yang keenam. Yang keenam itu isu-isu yang berbangkit. Baik, kita akan mula tuan-puan. Hafiz, salam. Waalaikumsalam Hafiz. Baik, sambung tuan-puan, siapa ingat kan boleh komen di ruangan komen. Siapa ingat kita sambung. Tak silap saya kita akan sambung rukun. Topik yang pertama, topik pertama konsep akad pinjam meminjam. Topik yang kedua makna pinjam meminjam, dan topik yang ketiga hukum pinjam meminjam. Ada hukum dia. Hukum dia ada 2 hukum. Hukum asal dia sunat dan hukum aridi, beberapa hukum. Dan yang keempatnya, topik yang keempat dia rukun pinjam meminjam. Dan yang kelima, kita akan bincang malam ni yang kelima. Yang paling penting yang saya sebut tadi, kita nak bincang malam ni yang kelima, apa dia terma dan syarat akad pinjam meminjam ataupun terma dan syarat setiap rukun pinjam meminjam. Baik, kita terus kepada sharing kita yang ketiga tuan-puan. Saya rekod balik kerana tuan-puan mungkin tak ingat juga, tak ada komen tu. Jadi saya terus sambung saja. Kalau tersilap pun tak apa, boleh rekod balik. Kita sambung yang keempat. Yang keempat ni apa dia? Yang keempat ni rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ini antara benda yang paling penting tuan-puan. Setiap ibadat ada rukun, setiap muamalat ada rukun. Dan rukun ni pastikan lengkap dan sempurna. Pastikan setiap rukun muamalat, setiap rukun ibadat dan setiap rukun topik yang kita bincang pastikan lengkap dan sempurna. So, subtopik yang keempat yang kita nak bincang adalah rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam. Yang subtopik yang ketiga, hukum kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan. Ada 2 hukum pinjam. Yang pertama ialah hukum asal pinjam meminjam sunat. Sunat, hukum asal dia sunat, termasuk dalam konsep tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu dia punya dalil. Yang dijadikan hujah, dijadikan dalil akad pinjam meminjam ini, iaitu ayat Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu konsep tolong menolong. Konsep tolong menolong. Baik. Dan ada hukum aridi. Kita dah sebut sebelum daripada ni, ada hukum aridi. Hukum asal dia sunat. Afdal kita bagi pinjam kepada orang yang tuan-puan dapat pahala sunat dan pahala afdal. Kenapa? Kerana kita bantu dia. Kerana memberi pinjam ini, kita bantu dia, kita tolong dia. Kita bantu dia nak dia perlukan barang tanpa percuma. Itu kita bantu. Kalau sewa dia tak panggil tabarruk, kita tak panggil bantu sebab kita ada pertukaran dengan duit. Kita ada bayaran. Tetapi kalau sewa dia tidak ada, kalau pinjam tidak ada sebaran bayaran. Sebab itu termasuk dalam akad tolong menolong, akad tabarruk. Cuma dia boleh bertukar hukum itu, hukum aridi, dia boleh tukar jadi wajib, dia boleh bertukar jadi haram mengikut situasi yang tertentu. Apabila hukum asal dia sunat, dia boleh bertukar jadi wajib berdasarkan situasi yang tertentu. Contoh dia, apabila seseorang nak mendirikan solat tetapi tidak ada pakaian, maka menjadi tanggungjawab kepada kita, bukan sunat tetapi wajib kita beri. Apa dia? Beri pinjam pakaian supaya dia mampu ataupun dia boleh untuk mendirikan solat. Kenapa? Kerana solat itu wajib, maka kita yang ada pakaian ini,
kita yang ada kemudahan ini, kita bantu dia supaya dia boleh mendirikan perkara wajib, maka wajib hukumnya kita memberi pinjan pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian untuk solat. Itu contoh wajib. Ada contoh haram, tuan-puan. Ada contoh haram. Contoh wajib yang kedua. Contoh wajib yang kedua apa dia? Contoh wajib yang kedua seperti kita memberi alat ataupun kita memberi pisau. Kita memberi pisau, kita memberi golok. Untuk apa? Untuk menyembelih. Untuk membolehkan menyembelih binatang yang hampir mati. Contohnya kita berjalan, kita ada pisau dalam kenderaan kita, kita ada golok dalam kenderaan kita, kita tengok binatang. Ada binatang yang nak mati. Kita tengok binatang yang nak mati. Kalau kita biarkan mati, haram menjadi bangkai. Binatang ni binatang binatang milik orang. Kalau kita biarkan dia mati jadi bangkai, haram. Kita biarkan dia mati jadi bangkai, maka wajib kita pinjamkan pisau supaya boleh menyembelih binatang yang hampir mati. Itu contoh wajib. Dan ada juga contoh haram, tuan-puan. Banyak contoh haram. Kita beri senapan untuk bunuh orang yang muhtaram, kita beri pinjam alat-alat untuk dia mencuri. Itu semuanya termasuk memberi pinjam yang haram. Hukum dia tidak akan dapat pahala, bahkan dapat dosa. Baik, kita terus kepada rukun pinjam meminjam. Kita terus kepada rukun pinjam meminjam. Baik, yang keempat, tuan-puan, subtopik yang keempat iaitu rukun pinjam meminjam. Kita tak nak jelas secara detail apa dia rukun. Tuan-puan dah maklum yang kata rukun ni ma la budda minhu, ataupun dipanggil juz'un min mahiyah. Satu benda yang tidak mesti ada, itu dipanggil rukun. Tak sempurna rukun, tak cukup rukun, tidak dinamakan pinjam. Tidak boleh dinamakan pinjam ataupun tidak sah dinamakan pinjam kerana tak sempurna rukun ataupun tak cukup rukun. Ada berapa rukun, tuan-puan? Ada 4 rukun sahaja. Pinjam meminjam ada 4 rukun sahaja. Yang pertamanya ialah mu'irun. Mu'irun ni orang yang memberi pinjam. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah musta'irun. Musta'irun orang yang minta pinjam, ataupun orang yang meminjam. Yang tadi orang yang memberi pinjam, rukun pertama. Rukun yang keduanya orang yang minta pinjam ataupun orang yang meminjam, itu rukun yang kedua. Setiap rukun yang tuan-puan kita akan bahas satu persatu, dia ada ciri dia ataupun dia ada syarat terma yang telah digariskan oleh fuqaha. Ini paling penting. Yang kita nak fokus ialah setiap rukun pinjam meminjam itu yang kita nak detail, yang kita nak sharing bersama. Rukun ketiga apa dia, tuan-puan? Rukun yang ketiganya ialah barang. Rukun ketiga, barang yang dipinjam. Ini yang paling penting yang kita nak cek satu persatu. Barang yang sah diberi pinjam, kerana bukan semua barang sah diberi pinjam. Sebab tu kita nak detailkan setiap rukun ini. Rukun ketiga, tuan-puan, apa dia? Barang yang dipinjam ataupun kita panggil mu'arun. Barang yang dipinjam ataupun dalam bahasa fiqh dipanggil mu'arun. Dan yang keempat, rukun yang last sekali, rukun yang keempatnya ialah sighah. Pinjam mesti ada ijab dan qabul. Kita akan bincangkan macam mana lafaz-lafaz yang digariskan, yang ditetapkan oleh fuqaha. Yang ini kita akan bincang kesemuanya. Setiap 4 rukun ni, tuan-tuan. Rukun pertama, orang yang memberi pinjam. Kita akan checklist ada berapa terma dan syarat yang telah digariskan oleh fuqaha. Rukun yang keduanya, orang yang meminjam. Orang yang minta pinjam, orang yang meminjam, ada berapa syarat sah. Ada berapa terma dan syarat yang telah digariskan oleh fuqaha. Ini penting, tuan-puan, untuk kita tahu supaya kita boleh mengenal pasti praktikal kita, praktis kita mematuhi syariat ataupun tidak. Ini paling penting. Yang ketiganya kita akan bincang juga, tuan-puan, mu'arun. Kita akan bincang mu'ar. Apa dia mu'ar? Barang yang dipinjam. Bukan semua barang sah dipinjam. Kalau tak sah pinjam, kita kena tukar akad. Jangan menggunakan akad pinjam. Ini kita akan bincang satu persatu jenis-jenis barang yang sah dipinjam.
Dan yang keempat, yang last juga kita akan bincang sirah, ijab dan qabul. Pinjam tuan-puan, ada ijab dan ada qabul. Cuma cara ijab, cara qabul yang kita akan bincang, insya-Allah. Baik, settle. Kita nak terus kepada subtopik yang kelima tuan-puan. Subtopik yang kelima, subtopik yang paling penting yang kelima ini. Apa dia? Yang kelima ini tuan-puan, yang kita sebut tadi, subtopik yang kelima, iaitu kita nak tahu terma dan syarat setiap rukun. Rukun ada 4. Yang pertamanya orang yang meminjam, yang keduanya yang pertama orang yang memberi pinjam. Orang yang memberi pinjam. Dia tulis apa dia? Yang pertama apa tadi dalam Arab untuk orang yang beri pinjam. Baik, yang pertama dia saya ulang balik. Saya ulang sekali lagi. Rukun ni tuan-puan, kita tuan-puan kalau ingat dua-dua bahasa itu terbaik. Kalau paling penting tuan-puan ingat satu. Tapi kita yang intensif ini, yang belajar intensif ini, yang power ni, kena ingat dua-dua lah. Kita ingat dua-dua. Rukun pinjam, meminjam ada 4. Tu apa nama ni, dah tulis. Bagus. Tulis tuan-puan, dapat pahala banyak. Orang boleh baca, orang boleh sharing. Tuan-puan yang tulis di ruangan komen sebenarnya banyak ikan dapat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Yang pertama, rukun ada 4. Dan rukun ini lengkap. Bukan lengkap saja, tapi sempurna dia punya syarat dia. Lengkap dan sempurna terma dan syarat. Itu paling penting. Lepas tu kita nak checklist satu-satu supaya implement kita, praktis kita sama dengan terma yang telah digariskan oleh fuqaha. Yang pertama tuan-puan, dia panggil orang yang memberi. Dia panggil orang yang memberi ni dalam bahasa Arab dia panggil mu'irun. Dalam bahasa fiqh mu'irun. Mi-ai-ya-ra. Mu'irun. Mu'irun apa dia? Mu'irun orang yang memberi pinjam. Ya. Dan yang kedua, rukun kedua apa dia? Rukun kedua orang yang meminjam. Orang yang minta nak pinjam. Orang yang meminjam musta'irun. Musta'irun. Mi, sin, ta, ai, ya, ra. Musta'irun. Musta'irun, orang yang minta pinjam. Ataupun orang yang meminjam. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga, yang paling simple, yang paling mudah itu ingat pada dia tuan, barang yang kita pinjam. Mesti barang yang dibenarkan oleh syarak. Bukan semua barang. Ini paling penting tuan-puan. Kadang-kadang orang nak pinjam pen. Di office, di mana saja, nak pinjam pen, nak pinjam bolpen, nak pinjam pensel, nak pinjam macam-macam pinjam. Ini kita kena ingat. Ada benda, barang yang tidak dibenarkan pinjam oleh syarak, kena tukar, cari alternatif lain. Yang last sekali, sebelum kita nak fokus satu persatu. Yang last sekali apa dia? Yang last sekali, yang ketiga saya tak sebut dalam bahasa Arab. Yang ketiga apa dia? Dalam bahasa Arabnya yang ketiga mu'arun. Mu'arun ni barang. Mu'arun ni barang yang dipinjam. Yang keempat, last sekali siratun. Sirah ni ijab dan qabul. Kena ada lafaz. Macam mana kita nak guna lafaz pinjam? Boleh aku pinjam kereta engkau? Boleh aku pinjam motor engkau? Itu lafaz-lafaz yang kita akan bincang. Baik, settle tuan-puan, kita dah settle rukun. Kita akan terus kepada subtopik yang terakhir, yang kelima. Subtopik yang kelima ni dia panjang. Ini antara benda yang menjadi konten utama, yang menjadi kandungan utama topik mana-mana pun. Rukun semayan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar bab solat, ada struktur tajuk dia, ada subtopik tajuk. Antara tajuk yang paling penting ialah setiap rukun itu dia ada syarat sah, dia ada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Itu yang paling penting yang kita kena faham dan kita kena ingat. Okey, malam ni kita nak bincang satu rukun dulu. Okay, dia ada 4 rukun, kita akan bincang semua 4. Tapi kita nak bincang malam ni hanya satu rukun, iaitu rukun yang pertama. Rukun pertama tuan-tuan, dia ada pecahan banyak. Dia ada 3 ciri. Okey, apa dia rukun pertama? Rukun yang pertama ini, orang yang memberi pinjam. Kita nak cek malam ni tuan-tuan. Kita nak tahu terma orang yang memberi pinjam di sisi syarak. Kita nak tahu ciri orang yang layak memberi pinjam di sisi syarak. Itu dia punya tajuk dia. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ini tajuk yang penting. Kita nak bincang malam ni
Satu subtopik dia ialah terma dan syarat setiap rukun. Kita nak bincang rukun yang pertama. Apa dia rukun pertama? Rukun pertama, orang yang memberi pinjam. Bukan orang yang meminjam, orang yang memberi pinjam. Maka orang yang memberi pinjam ini, yang kita nak share, yang kita nak sharing, ada tiga. Ada tiga terma ataupun tiga ciri orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Dalam tiga ni tuan-puan, yang paling detailnya satu saja. Adapun dua lagi sangat simple dan sangat mudah. Tapi yang kita nak fokus satu daripada tiga. Dia agak detail, satu daripada tiga ni perlukan kepada pendetailan, perlukan kepada perbahasan yang panjang lebar untuk tuan-tuan clear, tuan-tuan faham dan tuan-tuan boleh implement, boleh terus beramal untuk mengelakkan daripada pelanggaran hukum berkaitan dengan akad pinjam meminjam. Baik, satu daripada tiga tuan-puan. Apa dia satu daripada tiga? Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kita akan bincang apa dia? Kita akan bincang ciri-ciri orang yang layak untuk memberi pinjam. Ciri-ciri orang yang layak untuk memberi pinjam. Siapa dia orang yang layak untuk memberi pinjam hartanya? Ada tiga. Ada tiga ciri ataupun boleh digunakan bahasa dia tiga syarat sah ataupun tiga terma dan syarat orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Yang pertama, ciri yang pertama. Yang kita akan fokus malam ini tuan-tuan, ciri yang pertama. Adapun dua sangat mudah. Kita letak last, dua dan tiga dia mudah saja, tak perlu pendetailan. Tetapi yang perlu pendetailan dan dia ada isu-isu besar yang kita akan sharing malam ini tuan-tuan. Kita dah janji dalam siri yang pertama yang kita akan bongkar, yang kita akan sharing antara isu-isu penting malam ini berada dalam topik mana? Dalam topik pertama kita, iaitu rukun pertama, orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Dia ada tiga ciri. Pertamanya ialah orang yang layak untuk memberi pinjam hartanya kepada orang lain ini mestilah dia ini terdiri di kalangan orang yang ahli tabarruk. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, kerana ini istilah yang perlu kita main, istilah yang perlu kita recall, istilah yang perlu kita sebut ulang dan ulang supaya dia familiar dalam kehidupan kita, dalam seharian kita. Kita boleh guna ahli tabarruk, kita boleh guna mukallaf. Biasa dalam ibadat biasa kita guna mukallaf. Tetapi di dalam muamalat tuan-tuan, dia tak guna mukallaf, tetapi dia guna ahli tabarruk. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ciri yang pertama, orang yang layak untuk memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Siapa dia? Mesti orang yang terdiri di kalangan ahli tabarruk. Kata kuncinya ialah ahli tabarruk. Ini bahasa fiqh dulu, kemudian saya akan ulas dalam bahasa kita. Ahli tabarruk ataupun ahli tasarruf ataupun mutlaqun tasarruf. Ada tiga penggunaan istilah tuan-tuan. Tuan-puan boleh guna tiga istilah. Ahli tabarruk, kata kunci dia, orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain, mesti dia statusnya di dalam syariat, statusnya di dalam muamalat. Status apa dia? Dia ini ahli tabarruk ataupun ahli tasarruf ataupun mutlaqun tasarruf. Apa dia ahli tabarruk ini tuan-tuan? Ahli tabarruk ini makna apa? Biasa kita guna dalam muamalat. Tabarruk ini asal dia makna tabarruk, orang yang ada kuasa, orang yang boleh, orang yang dibenarkan oleh syarak untuk menyumban, untuk menderma, untuk memberi harta kepada orang lain. Itu makna tabarruk. Tabarruk ni pemberian, sumbangan, derma, infak. Tu. Jadi saya ulang sekali lagi tuan-puan, tabarruk ini merujuk kepada apa? Tabarruk dia merujuk kepada orang yang layak, ataupun orang yang ada kuasa di sisi syariat untuk mengurus hartanya sendiri. Dia bebas mengurus harta sendiri. Itu dipanggil ahli tabarruk. Dia boleh menyumban harta dia, dia boleh memberi harta dia, dia boleh hibah harta dia, dia boleh sedekah harta dia, dia boleh beri pinjam kepada orang yang harta dia. Kenapa? Kerana status dia di dalam syariat, status dia di dalam muamalat, status dia ialah ahli tabarruk. Ahli tabarruk ni apa dia tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Ahli tabarruk ialah orang yang diberi ataupun orang yang layak, orang yang dibenarkan,
oleh syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Apa makna mengurus hartanya sendiri? Ini tasarruf. Dalam bahasa fiqh, dalam istilah muamalah dipanggil tasarruf, dipanggil tasurruf. Dia boleh mengurus harta sendiri. Apa makna mengurus, tuan-puan? Makna mengurus harta sendiri, dia boleh handle, dia boleh sedekah, dia boleh hadiah, dia boleh bagi pinjam kepada orang lain, dia boleh berjual beli, dia boleh pajak gadai, dia boleh sewa, dia boleh sewakan harta kepada orang lain. Kenapa? Kerana dia statusnya di dalam muamalah, status diri dia di dalam syariat, statusnya ahli tabarruk. Dia diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengurus harta sendiri. Dia diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus hartanya sendiri. Dia diberikan kelayakan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus hartanya sendiri. Dan dia diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengurus hartanya sendiri. Semua, tuan-tuan, bahasa yang saya guna tadi merujuk kepada satu makna saja, iaitu ahli tabarruk. Tuan-puan jangan pening. Kenapa saya guna pelbagai bahasa? Walaupun bahasa yang pelbagai, tetapi merujuk kepada satu makna, iaitu ahli tabarruk, orang yang diberi kuasa, orang yang diberi kebebasan, orang yang dibenarkan oleh syarak untuk mengurus hartanya sendiri. Ini dia punya makna ahli tabarruk. Cuma yang paling penting, tuan-puan, kita kena tahu secara detail. Dalam kitab-kitab kecil dia tak sebut ahli tabarruk ni ciri-ciri orang-orang, ciri ahli tabarruk. Dalam kitab besar akan disebut ciri ahli tabarruk ni ada 3 asas dia, tuan-puan. Dalam jual beli kita dah bincang. Kalau tuan-puan pernah follow tajuk jual beli, sama ada di surau, di masjid, ataupun ada saya sharing dalam PKP dulu, sama saja. Kita akan ulang dan ulang benda yang sama supaya kita ingat. Kenapa? Kerana setiap tajuk dalam jual beli juga syarat sah yang sama. Orang yang nak berjual beli, orang yang nak membeli, dan orang yang nak menjual mesti ahli tabarruk. Sama juga dalam konsep orang yang nak memberi pinjam hartanya, mesti dia ahli tabarruk. Apa dia ciri ahli tabarruk? Ada 3, tuan-puan, yang asas. Ciri ahli tabarruk yang pertama aqil, yang kedua balir, yang ketiga rasyid. Tuan-puan mudah nak ingat ABC. Ahli tabarruk, akromi dia ABC. Apa dia A? A ini aqil, B ini balir, C ini cerdik. Kalau A kita panggil aqil, B balir, dan C cerdik. Ini 3 ciri asas orang yang ada kelayakan untuk mengurus hartanya sendiri. Pertama, aqil, dia sempurna akal, dia tak gila. Yang kedua, balir, dia sampai umur, bukan kanak-kanak. Dan yang ketiganya, rasyid, dia cerdik. Apa dia rasyid? Rasyid ini, tuan-tuan, muslihan lidinihi walimalih. Itu dia panggil, rasyid. Rasyid itu orang ni muslihan lidinihi walimalihi. Itu dia panggil orang yang cerdik. Yang ketiga, ciri tabarruk yang ketiga, tuan-tuan, cerdik. Apa dia cerdik? Kita pernah sebut dalam bab jual beli. Cerdik ini orang yang tahu, orang yang pandai, orang yang tahu mengurus harta sendiri. Apa makna tahu, pandai, bijak? Merujuk kepada orang yang tahu nilai harta. Itu mana cerdik. Walaupun dia bukan cerdik, bukan pintar, bukan genius dari sudut education. Contoh belajar dia tak apa pandai. Tetapi nilai harta, adakah dia tahu? Dia tahu nilai harta, dia tahu nilai RM5, dia tahu nilai RM10, dia tahu nilai RM1. Maknanya dia boleh berinteraksi, dia boleh bermuamalah, dia boleh berjual beli. Walaupun dia level IQ dalam pendidikan rendah, tetapi Islam muamalah mengukur tahap IQ dia, tetap dinamakan orang yang cerdik kerana dia tahu nilai harta. Dia boleh berjual beli, dia boleh berpinjam meminjam. Kenapa? Kerana dia cerdik. Mana kayu ukur untuk hukumkan dia cerdik? Ada tiga tuan-tuan ciri orang yang boleh memberi pinjam harta dia. Pertama, dia akil, dia tak gila. Yang kedua, dia balik dan sampai umur. Dan yang ketiga, dia cerdik, yakni dia tahu nilai harta. Bukan bodoh. Kalau bodoh ni apa, tuan-tuan? Bodoh ini orang yang tidak tahu nilai harta. IQ dia rendah dan kurang fungsi otak dia sehingga dia tak tahu, tidak boleh mengetahui ataupun tahu nilai harta. Di antara RM5 dengan 10 sama, maka itu orang yang bodoh.
orang yang safihum di dalam muamalat. Tidak dibenarkan untuk berjual beli, tidak dibenarkan untuk pinjam meminjam, tidak boleh terlibat dalam pinjam meminjam, tidak boleh terlibat di dalam sistem muamalat. Kenapa? Kerana syarat ataupun terma orang yang boleh memberi pinjam harta dia mesti yang pertama ahli tabarruk. Siapa ahli tabarruk? Mesti ada 3 asas. Pertama akil, yang kedua balir, yang ketiga cerdik. Apa dia cerdik? Dia tahu nilai harta. Kalau orang yang tak tahu nilai harta, maka dia anggap safih, dia anggap bodoh, tidak boleh memberi hartanya kepada orang lain. Ini asas 3, tuan-tuan. Dan cerdik ini ataupun cerdik ini dia panggil sama ada dia ada pembahagian. Kita tak nak sebut panjang malam ni, kita nak sebut asas saja 3. Kalaulah dia tak cerdik, dia bodoh, sama ada bodoh itu bodoh dari segi akal IQ dia rendah, ataupun bodoh nisbah agama, iaitu orang yang mubazir dia anggap bodoh, orang yang muflis dia anggap bodoh, orang yang tidak melaksanakan hukum Allah juga dia anggap bodoh. Ini yang kita tak nak sebut panjang malam ni. Kita nak sebut panjangnya hanyalah 3 saja: orang akil, baligh dan cerdik. Cerdik ini cerdik mengikut pandangan. Ada 2 pandangan dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, qaul mu'tamad dan qaul dhaif. Qaul mu'tamad, yang cerdik mesti ada 2, yang dia anggap cerdik mesti ada 2. Orang pintar mengurus hartanya dan orang pintar dalam agama. Adapun yang qaul yang dhaif, cerdik hanya dianggap ataupun hanya dikira satu cerdik di dalam harta, walaupun di dalam agama dia tak cerdik, dia mubazir, dia muflis, dia tidak melaksanakan hukum syarak. Baik, yang tu kita tak nak detailkan. Baik, serta tuan-tuan, kita dah tahu 3 benda ahli tabarruk. Kita akan bincang, kita nak terus bincang isu. Ini isu yang paling penting tuan-puan. Isu ni penting. Sebelum saya nak bincang isu, dia ada 2 isu besar, dan isu besar tu 2, dan setiap isu besar dia ada pecahan. Sebab tu saya sebut dia agak penting tajuk kita malam ni, dan agak detail yang kita nak bincang. Soalan sekali lagi tuan-puan, kita kena tahu dulu ahli tabarruk, dan kita nak bincang 2 isu besar. Isu besar ini berkaitan dengan ciri ahli tabarruk. Baik, ahli tabarruk ni tuan-puan, ciri dia ada 3. A, B, C, mesti dia akil, sempurna akal, bukan gila. Yang keduanya mesti dia baligh, bukan kanak-kanak. Dan ketiganya mesti dia cerdik, bukan bodoh. Baik, 3. Apabila 3, tuan-puan, maka kita faham orang yang bukan ahli tabarruk, kita boleh keluarkan sendiri. Kenapa? Kerana kita dah tahu ahli tabarruk, dan kita faham siapa orang yang bukan ahli tabarruk. Yang kita nak bincang isu besar malam ni tuan-tuan, berkaitan dengan orang yang bukan ahli tabarruk, tidak layak untuk memberi pinjam. Maka kita kena tahu siapa bukan ahli tabarruk, tidak ada kelayakan untuk memberi pinjam. Pertamanya tuan-puan ialah kanak-kanak. Ataupun kita tak letak dua pertama ialah orang gila. Yang kedua tuan-puan, kanak-kanak. Dan ketiganya orang bodoh. 3 ni tuan-puan, dia bukan ahli tabarruk. Orang gila, kanak-kanak, orang bodoh, 3 golongan ini, mereka bukan ahli tabarruk, mereka tidak layak untuk memberi pinjam harta mereka kepada orang lain. Baik, kita dah tahu, orang yang bukan ahli tabarruk ada 3 itu. Maka tuan-puan, kita nak bincang 2 isu besar. Dan dalam setiap isu besar itu ada perincian dia. Isu pertama apa dia yang kita nak bincang tuan-puan? Isu yang pertama ialah isu kanak-kanak. Isu kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh. Ini yang kita nak bincang. Sebab banyak yang berlaku di lapangan. Banyak yang berlaku di depan mata kita. Pelanggaran hukum muamalat berkaitan dengan pinjam meminjam. Apabila kita tak cakna tentang orang yang layak memberi pinjam. Apabila kita tak peduli kepada siapa orang yang layak memberi pinjam hartanya, menyebabkan kita melakukan pelanggaran hukum muamalat tanpa kita sedar. Sebab itulah tuan-tuan, 2 isu besar yang kita nak sharing malam ni, yang kita nak bongkar malam ni, 2 isu besar ini. Isu pertama ialah kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh sama hukum dia. Dan isu yang kedua tuan-puan, dia panggil isu jihah ammah. Ada satu isu lagi dibincang dalam kitab besar, kitab kecil dia tak bincang tuan-puan.
Saya bawa juga dalam kitab-kitab besar, dibincang isu yang kedua, yang sama hukum, sama saja hukum. Praktikal dia mesti sama dengan hukum kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh. Tiga ni tuan-puan, kanak-kanak, orang gila, orang bodoh ni, tiga jenis, tiga golongan ini, mereka bukan ahli tabarruk. Dan ada seorang lagi, ada satu golongan yang sama hukum tuan-tuan. Apa dia? Dia panggil harta jihah ammah. Harta milik umum. Sama konsep pengendalian dan pengurusan dia. Kita tahu tata kelola, tata cara pengurusan harta ahli tabarruk, harta orang yang bukan ahli tabarruk, sama juga untuk kita mengurus harta yang kedua yang kita nak bincang. Isu besar yang kedua tuan-puan, isu berkaitan dengan harta jihah ammah. Itu dia punya istilah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, harta yang termasuk dalam jihah ammah. Apa dia jihah ammah? Harta yang merujuk kepada harta yang umum, tidak ada milik sesiapa. Contoh-contoh tuan-puan, contoh dia harta masjid, contoh yang kedua harta pondok, harta yang ketiga harta tahfiz, samalah pondok dengan tahfiz sama, institusi pendidikan. Harta pondok, yang kedua pertama harta masjid, yang kedua harta pondok, yang ketiga harta yayasan, tuan, sama juga yayasan. Harta syarikat, harta lembaga. Ini seangkatan. Tapi kita nak fokus contoh paling mudahnya dua. Apa dia? Harta pondok dengan harta masjid. Pengurus, cara mengurus sama juga dengan cara mengurus harta anak-anak. Baik, kita settlekan satu persatu tuan-puan dua isu besar ini. Isu yang pertama yang kita nak bincang, apa dia isu pertama? Isu pertamanya ialah isu kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh. Isu ini tuan-puan, dia ada 4 yang kita nak bincang. Ada 4 isu yang kita nak bincang. Pertama, isu kanak-kanak ni tuan-puan, orang gila sama je. Kita sebut isu kanak-kanak. Kita tak sebut isu kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh. Kita sebut mudah isu kanak-kanak. Isu kanak-kanak ni tuan-puan, dia ada pecahan dia. Ada 4 yang kita nak bahas malam ni. Pertama apa dia? Pertamanya, kanak-kanak ni tuan-puan, kanak-kanak tidak sah memberi pinjam hartanya kepada orang lain, sama ada kepada orang yang balik ataupun kepada kanak-kanak walaupun adik-beradik sekalipun. Ini isu pertama. Kita tahu tuan-puan, isu yang kita nak bincang ini, isu orang yang bukan ahli tabarruk, orang yang bukan ahli tasarruf. Kenapa? Kerana orang yang tak dapat status ahli tabarruk, dia tak boleh untuk memberi pinjam. Dia tak boleh nak beri pinjam harta dia kepada orang lain. Kita dah sebut tadi di awal tuan-puan, ciri yang kita tajuk yang kita bincang ini, rukun pertama, orang yang sah memberi pinjam harta kepada orang lain. Orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Siapa dia? Dia ada 3 ciri. Yang pertamanya tuan-puan, yang kita bincang malam ni, yang pertama dia ada 3, ketiga-tiga kita akan bincang. Yang pertamanya ialah orang yang layak memberi pinjam hartanya kepada orang lain, mesti dia terdiri daripada ahli tabarruk. Siapa dia ahli tabarruk? Ahli tabarruk ini A, B, C. Orang yang akil, sempurna akal, tak gila. Orang yang balik, dah dewasa. Dan yang ketiganya orang yang cerdik. 3 ciri ini barulah dia layak. Barulah dia layak memberi pinjam harta dia kepada orang lain. Tetapi sekiranya dia ini tak mendapat syarat, tak mendapat syarat ahli tabarruk. Siapa dia yang tak dapat syarat ahli tabarruk? Yang kita bincang ini isu pertama ini tuan-puan, kanak-kanak, orang gila, orang bodoh, mereka ini bukan ahli tabarruk. Apabila mereka bukan ahli tabarruk, maka isu yang pertama kita bincang, kanak-kanak tidak sah memberi pinjam hartanya, harta kanak-kanak, bukan harta bapa, harta kanak-kanak kepada orang lain. Dia tak sah nak memberi pinjam harta kepada orang lain. Orang lain itu ada 2, sama ada kepada orang yang balik, orang dah dewasa. Kanak-kanak ini dia nak memberi pinjam kepada orang balik, ataupun orang lain yang nak memberi pinjam itu juga kanak-kanak, walaupun adik-beradiknya sekalipun. Kenapa?
kerana. Ini ilah dia panggil. Dia panggil sebab tak sah. Kerana kanak-kanak tidak ada kuasa untuk mengurus hartanya sendiri. Dia bukan ahli tabarruk. Dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk menderma, untuk memberi, sama ada hebah, sama ada hadiah, sama ada sedekah atau pinjam, tak boleh, atau sewa, tak boleh. Kenapa? Kerana dia kanak-kanak tak dibenarkan oleh syarak. Syarak jaga daripada berlaku penganiayaan, kezaliman, penipuan, gharat di dalam transaksi. Ini syarak menutup pintu penzaliman terhadap kanak-kanak, ketidakadilan yang akan berlaku terhadap kanak-kanak, berlaku unsur gharat, penipuan terhadap kanak-kanak apabila Islam membuka luas kepada orang yang tak balik pun boleh akad pinjam. Sebab tu syarak menutup pintu awal lagi. Baik, settle tuan-tuan isu pertama. Kanak-kanak tak sah memberi pinjam harta dia kepada orang lain. Contoh mana tuan-puan? Contoh dia kanak-kanak ni beri pinjam barang mainan. Kita ambil contoh tuan-puan. Contoh dalam isu pertama ini. Contoh dia, kanak-kanak, kita tahu dah kanak-kanak tak sah beri pinjam harta kepada orang lain. Mana contoh dia? Contoh dia seperti tuan-puan, anak kita yang belum balik. Umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, tak balik lagi. Walaupun umur 10 tahun, tapi belum balik. Dia tak sah dia memberi pinjam mainan dia. Contoh apa? Contoh tak sah anak kita dia memberi pinjam harta dia. Bukan harta kita tuan-puan. Kalau harta wali okey. Contoh dia, ada orang yang memberi hadiah kepada dia. Sepernah hari jadi anak kita, bapa saudara dia, mak saudara dia, kawan kita datang bawa kereta mainan. Bawa kereta mainan kepada anak kita. Ini dia kata untuk Abelon. Apa dia? Kereta mainan. Acik hadiahkan untuk Abelon. Maka apabila wali dia qabat, jadi harta milik anak kita. Ingat tuan-puan, apabila ada orang yang hadiah kepada anak dan melalui qabat, kita qabat, wali terima, maka jadi milik sempurna anak. Maka anak boleh tak mai? Ya boleh, kerana itu harta dia. Tapi ingat, anak, harta dia bukan harta bapa, bukan harta ibu. Harta dia, kereta mainan dia, tak boleh dia nak pinjam kepada kawan dia. Tak boleh. Tak boleh untuk dia memberi pinjam kepada kawan-kawannya, tak sah. Maka kita ni yang melihat, yang menjadi tanggungjawabnya kita. Bukan anak, anak dia belum balik. Bukan ada haram ke atas dia, walaupun tak sah. Walaupun tak sah tuan-tuan, anak-anak memberi pinjam kereta mainan kepada kawan dia, tak sah. Dia tak menjadi isu ke atas anak-anak. Kerana dia belum balik, tidak ada dosa. Tapi kita menjadi wali bertanggungjawab untuk pantau. Untuk pantau pastikan apabila harta anak, mesti kita ridi. Mesti kita ketat tuan-puan. Takut apa? Takut anak ini beri pinjam kepada orang lain. Haram kata kita yang tidak mencegah. Haram itu bukan kata anak, tapi kata wali yang tidak bertanggungjawab mengurus dan memantau harta anak. Pastikan orang lain yang ambil, tak boleh. Kerana itu harta milik anak, ketat Islam jaga. Orang lain tidak berhak untuk menggunakan harta dia. Dan anak ini, dia tak boleh untuk memberi pinjam. Dia tidak layak untuk memberi pinjam. Kalau dia beri pinjam harta dia kepada kawan dia, tak sah. Maka menjadi tanggungjawab kita wali memantau dan pastikan harta itu dia saja main. Payahlah tuan-puan, tapi kita kena jaga. Janganlah bagi dia main depan kawan-kawan dia, kawan dia pun nak main juga, nak berebut. Itu payah, jadi kita kena pandai kontrol. Itu contoh yang pertama. Contoh pertama, kanak-kanak beri pinjam barang dia. Baik. Ini kanak-kanak beri pinjam. Itu contoh pertama. Contoh kedua pula. Baik. Yang kedua. Isu pertama settle tuan-puan, isu kedua. Isu kedua, walinya. Ini isu wali pula tuan-puan. Tadi isu anak-anak. Isu pertama tadi, anak tak sah memberi pinjam hartanya kepada orang lain. Anak itu tak sah memberi pinjam kepada orang lain. Orang lain tu sama ada orang dewasa ataupun kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak itu adik-beradik dia, tak boleh tuan-puan. Adik-beradik dia pun tak boleh. Contoh tuan-puan, contoh dia beri tadi, kalaulah dia beri kawan dia, kita kata tak sah. Baik kalau beri ke adik dia, ni kereta aban. Orang hadiah kepada aban. Hadiah permainan ni, hadiah pada aban. Anak pantun ni hadiah kepada kakak. Kakak belum balik. Boleh tak dia sharing anak adik? Tak boleh tuan-puan. Ini ketat.
Jadi kita ni payah apabila harta anak tu dia nak kena main seorang diri. Dia tak boleh main dengan orang lain. Maksud main dengan orang lain dia bagi pinjam pada orang lain tak boleh. Kita pun latih, kadang-kadang kita ni parent ni tuan, bagus nampak parent ni latih. Adik-adik jangan main seorang. Ini adik punya. Adik mainlah dengan kakak sekali. Barang tu adik ke barang bapak? Barang adik. Maka kalau barang itu adik, tak boleh dia nak bagi pinjam kepada kakak dia. Tak boleh dia nak bagi pinjam kepada adik dia. Tak boleh. Ini kena jaga. Kita kena pantau. Sebab tu cara dan alternatif kita kena tahu cara dia apabila orang nak hadiah kepada anak direct. Baik, itu kita akan sebut last sekali tuan-puan. Alternatif cara macam mana nak selamatkan. Takut payah nak jaga ni apabila orang hadiah direct pada anak, payah nak jaga tuan-puan. Kerana harta anak ni dia agak rigid. Kerana anak tak boleh nak beri pinjam kepada orang lain. Yang kedua, isu kedua wali pula. Tadi anak tak boleh beri pinjam kepada orang lain. Yang kedua, isu kedua dia ada 4 isu tuan-tuan. Dalam isu pertama, isu besar pertama anak-anak yang belum balik ni, kita ada 4 pecahan. Yang kedua tuan-tuan, walinya tidak sah memberi pinjam harta anak yang belum balik kepada orang lain walaupun kepada adik-beradiknya sekalipun. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Ini kalaulah contohnya kita kata contoh. Ini banyak berlaku tuan-puan. Kalau tuan-puan fokus, tuan-puan alert, insya-Allah tuan-tuan boleh jumpa. Banyak di lapangan, banyak yang berlaku depan mata kita. Harta anak orang bagi hadiah hari jadi kepada anak, tiba-tiba bapak dia ini beri pinjam kepada adik. Bapak ini beri pinjam kepada orang lain. Isu pertama tadi tuan-puan, isu pertama anak itu sendiri tak sah beri pinjam harta dia kepada orang lain. Dan isu kedua, wali. Apa dia wali tuan-tuan? Waliyul ma, orang yang menjaga harta anak. Siapa dia? Tanggungjawab menguruskan harta anak ini Allah Ta'ala bagi kuasa kepada waliyul malun. Bukan wali nikah tuan-puan. Waliyul ma ada 4 sahaja. Wali nikah banyak, hampir 41. Tuan Guru Haji Cik susung, wali nikah ni banyak tuan-puan, hampir 41. Tetapi waliul ma ada 4 sahaja. Kena kenal waliul ma ni tuan-puan. Bahaya kalau tak kenal waliul ma. Kadang-kadang ibu dia perasan dia waliul ma, tapi tidak diwasiat oleh bapak, tak jadi waliul ma. Waliul ma ini bapak ke atas. Bapak dia, bapak ke atas. Ataupun dipanggil, kalau bapak ada, bapak lah. Kalau bapak meninggal, maka datuk. Datuk ke atas. Jadi datuk belah mana? Belah ayah dia. Bukan belah isteri. Belah suami. Itu dipanggil waliul ma. Jadi kita tak nak bincang panjang waliul ma tuan-puan. Kita nak fokus bapak. Jadi bapak ini sebagai wali yang menguruskan harta anak yang belum balik. Bapak sebagai wali yang menguruskan anak yang gila. Bapak sebagai wali yang menguruskan harta anak sapi, anak bodoh ni tuan-puan. Dia kena tahu etika, kena tahu tata kelola yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa tata kelola yang paling penting tuan-puan apabila nak urus harta anak? Yang kedua tuan-tuan, isu yang kedua, wali tidak sah memberi pinjam harta anak belum balik kepada orang lain. Tak boleh. Walaupun orang lain itu adik-beradik dia. Maksud dia, kita tuan-puan, anak kita 3 orang ni, ataupun 2 orang lah, mudah tuan-puan, mudah 2 orang. Sama je konsep dia. Anak kita ada 2 orang ni tuan-puan, dua-dua belum balik. Maka ada orang yang bagi hadiah kepada anak kita. Bagi hadiah kepada abang, jadi harta abang. Beri hadiah kepada adik, jadi harta adik. Siapa urus? Kita yang urus. Bapak yang urus. Bapak ni tuan-tuan bertanggungjawab mengurus, mengikut apa? Mengikut kepentingan, kemaslahatan diri anak. Telah ditetapkan. Ini telah termaktub di dalam terma dan syarat harta. Ini bukan boleh pindah-pindah. Ini memang digubal oleh syarak tuan-tuan. Sebab tu kita kena tahu, kena ambil peduli. Ini syarak dah gubal siap-siap. Bukan kita boleh adjust, kita boleh andai-andai, tidak. Jadi kita terkadang bapak ni tuan-puan, apabila anak itu harta abang, kita beri pinjam kepada adik. Contoh tuan-puan. Contoh, abang main harta dia, abang main mainan dia. Adik main-mainan adik. Tiba-tiba adik ni dia nak main abang. Lalu apa wali cakap? Apa bapak cakap? Apa ibu cakap? Ibu cakap ke adik dia. Ibu cakap ke abang dia, abang bagilah share lah dengan adik. Bagi ke adik. Bagi pinjam sekejap saja bana. Bagi pinjam sekejap. Adik nak main. Harta siapa tuan-puan? Harta itu harta abang. Maka wali nak pinjam, nak beri pinjam harta mainan abang itu kepada adiknya tidak sah.
Tidak sah. Kenapa? Wali perlu ingat, wali dia tak boleh nak handle mengikut keinginan dia. Tak boleh. Kena ikut kepentingan yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa yang syarak tetap? Kita kena handle, kena urus harta anak mengikut kepentingan diri dia. Tak boleh orang lain, tuan-puan. Tak boleh orang lain. Hatta diri kita tak boleh. Kita sendiri, kita sebagai wali, nak ambil harta anak untuk kepentingan diri kita. Tak boleh, haram. Kita pun nak main, mainan harta anak. Tak boleh. Kalau kita main nak ajar anak, tak apalah. Sebab main sekali tu maksud kita nak ajar dia main kereta macam ni. Bukan kita nak main. Itu tak apa, tak haram. Yang dibolehkan harta anak kalau permainan untuk anak sahaja bermain, bukan orang lain. Adik dia tak boleh, kakak dia tak boleh. Dan kita wali, tuan-tuan, tak boleh memberi pinjam harta anak belum balik kepada orang lain. Itu contoh. Contoh dia, bapa beri pinjam kereta mainan adik dia kepada kawan anak dia, ataupun beri pinjam kepada adik-beradik dia, maka tidak sah, tuan-puan, ya. Baik, isu yang ketiga. Kita terus kepada isu yang ketiga. Masa kita pun dah hampir sejam, tuan-puan. Baik, isu yang ketiga. Saya rasa satu je malam ni, ya. Tak apa, malam ni kita fokus betul-betul. Yang dua lagi tu dia singkat saja. Dua lagi tu mudah. Kita boleh habis, insya-Allah, tuan-puan, kita habis. Kita cover tajuk kita ni. Kita akan cover 4 siri. Kita akan cover semua tajuk akad pinjam meminjam dalam 4 siri. Tuan-puan jangan bimbang. Kita settlekan, bereskan. Baik, settle. Dua isu, dua contoh. Isu masih lagi dalam isu pertama, pecahan isu dalam isu besar. Isu besar pertama. Baik, yang ketiga dan keempat. Yang ketiga keempat ni, tuan-puan, dia mudah saja. Konsep dia sama dengan satu yang kedua. Yang pertama, isu pertama, tidak sah memberi. Yang pertama, tuan-puan, isu pertama, tidak sah anak-anak memberi pinjam harta kepada orang lain. Isu pinjam. Isu kedua, tidak sah wali memberi pinjam harta anaknya yang belum balik kepada orang lain. Dua. Isu yang ketiga dan keempat ni, tuan-tuan, isu dia bukan isu pinjam, tetapi isu beri. Isu hebah, isu sedekah, isu hadiah. Sama juga. Cuma kita susun saja supaya tuan-puan nampak perbezaan di antara pinjam tak boleh, apatah lagi nak beri. Kalau beri pinjam pun tak sah, apatah lagi nak beri percuma ataupun nak hadiah, nak hebah. Apa dia isu ketiga, tuan-puan? Isu yang ketiga, anak-anak yang belum balik, ini banyak berlaku, tuan-puan, banyak berlaku ni. Anak-anak yang belum balik tidak sah memberi hebah ataupun hadiah kepada orang lain hartanya. Sama ada kepada adik-beradiknya ataupun kepada orang lain. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Ini penting, tuan-puan. Ini bukan isu pinjam. Isu pinjam dah settle. Anak-anak tak sah pinjam. Wali tak sah memberi pinjam harta anak-anak. Isu ketiga ini isu pertukaran milik. Isu memberi hadiah. Yang ketiga, tuan-puan, anak-anak tak sah memberi hadiah hartanya kepada orang lain. Kalau pinjam pun tak sah, lagi, tuan-puan, tak sah kalau beri hadiah. Kerana hadiah ini dia hilang. Kalau pinjam dia dapat balik. Kalau pinjam pun tak sah, apatah lagi memberi hadiah. Memberi hadiah. Tak sah memberi hadiah kepada orang lain. Harta dia, harta anak-anak, sama ada kepada adik-beradik dia ataupun kepada orang lain. Mana contoh dia, tuan-puan? Contoh dia haram. Contoh dia apa dia, tuan-puan? Contoh dia anak-anak ataupun budak kecil, budak belum balik. Budak belum balik ni dia berikan makanan milik dia kepada orang lain. Sah ke tidak? Tak sah. Dia beri, bukan dia sepinjam. Contoh dia duk makan gula-gula, dia makan buah, dia makan makanan, lalu dia beri, dia baik, tuan-puan, umur 10 tahun, belum balik, lah beri kepada kawan dia. Sah ke tidak? Tak sah. Tak sah anak belum balik beri makanan kepada kawan dia. Tak sah, tuan-puan. Kalau kita berlaku depan mata kita, kita kena cegah. Kita bertanggungjawab untuk mengurus, kena cegah. Jangan beri harta dia kepada orang lain. Walaupun dia beri bukan kawan dia. Kalau kawan dia kita kata tak sah, kita cakap. Kalau adik dia, sama juga, tuan-puan. Kalau pinjam pun tak sah, sama juga beri.
Contoh kadang-kadang aban, ada orang yang beri gula-gula kepada aban. Ada orang beri makanan kepada aban. Orang beri kuih kepada abang, beri roti kepada abang. Abang makan. Abang ni makan seorang-seorang, tiba-tiba balik kat rumah adik minta. Adik minta, abang pun bagus, abang pun baik. Dan nak-nak mak pun cakap, abang, jangan kedekut, jangan bakhil dengan adik, beri kepada adik. Maka abang ni pun beri. Beri tu apa tuan-tuan? Beri itu dipanggil beri hadiah ataupun sedekah ataupun hebah. Beri itu bukan pinjam, tapi dia beri makanan milik dia kepada siapa tuan-puan? Kepada adik dia. Sah ke tidak? Tidak sah. Kenapa? Kerana ini harta milik aban dan aban tidak dibenarkan oleh syarak untuk menghadiahkan harta kepada orang lain. Kenapa? Kerana pemberian dalam syarak untuk memberi harta milik kita kepada orang lain, dipanggil tabarruk ini, mesti dia ada kuasa, ada kelayakan. Kelayakan apa? Kelayakan mengurus harta sendiri. Mesti dia balik, mesti dia akil, mesti dia rasyid. Sedangkan budak ini belum balik, maka syarak tidak membenarkan untuk mengurus harta sendiri. Tidak membenarkan untuk dia hadiah harta dia kepada orang lain, walaupun kepada adik dia. Maka wali mesti bijak untuk mengurus. Apabila adik minta, ambil harta lain, ambil pinjam lain, kita pergi beli dengan duit kita sendiri. Adik nak apa? Roti. Nanti abah beli roti, bagi dekat adik. Ini abang punya. Memang ya, kita tahu kalau kita nak ajar abang jangan kedekut, jangan bakhil, kena sayang kepada adik, kena berkongsi kepada adik, itu harta kita. Kita beri harta kita kepada abang untuk latih abang ini supaya berkongsi dengan adik. Bukan harta abang. Sebab tu tuan-tuan kena tahu cara untuk mengurus harta anak. Settle tuan-puan ya. Begitu juga tuan-puan, saya lupa nak sebut. Anak dia tak sah untuk beri. Untuk hadiah, dia tak sah. Anak belum balik, dia tak sah nak hadiah kepada orang lain. Dan ingat, orang yang balik, terkadang umur 10 tahun, yang belum balik, dia hadiah kepada pakcik. Pakcik ni dah balik, lebih pada balik dah. Pakcik umur 60. Pakcik terima, sah ke tidak? Haram kata pakcik menerima pemberian anak-anak yang belum balik. Terkadang pakcik pun dia tak tahu, dia ambil. Anak bagi apa? Anak bagi buah. Buah ni milik bapak dia, bukan milik anak. Kalau buah tu orang bagi pada anak, hadiah orang bagi, air bagi kepada anak, anak tak boleh beri kepada pakcik. Tak boleh beri kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua ni dia taja nak test, budak ni bagus tak bagus, budak ni jenis kedekut tak kedekut, jenis kemah tak kemah, maka dia minta pinjam. Boleh dah adik? Boleh dah awan? Boleh dah adik nak pinjam? Boleh dah apa nama ni cu nak pinjam, makcik acik nak makan? Boleh nak try 2-3 tengok saja air. Haram orang dewasa mengambil harta anak, kerana anak tak boleh beri hadiah kepada sesiapa pun. Settle tuan-puan, isu yang ketiga. Isu yang last, yang keempat, dia ada pecahan sebelum kita nak bincang isu besar yang kedua. Isu besar yang pertama, isu anak-anak belum balik. Isu anak yang belum balik ini ada 4 isu tuan-tuan. Anak yang belum balik ada 4 isu, 4 pecahan isu. 2-nya isu berkaitan dengan pinjam meminjam, 2 lagi berkaitan dengan hadiah ataupun sedekah. Yang keempat, wali. Tadi anak tak boleh, anak tu tuan-puan tak sah untuk dia sedekah. Anak ni tak sah harta dia sedekah tak sah. Baik wali pula, wali kan mengurus harta anak. Boleh tak wali nak hadiah harta anak kepada orang lain? Tak sah. Isu keempat, wali tidak sah memberi hebah harta anak-anaknya yang belum baligh kepada orang lain walaupun nak mengajar tuan-tuan. Nak mengajar jangan guna harta anak, guna harta kita. Ini banyak berlaku tuan-puan. Contoh mana contoh? Contoh bapa ni ajar anak-anak yang belum baligh supaya sedekah harta anak dalam tabun masjid ataupun dalam tabun pondok ataupun di sekolah tuan-tuan ada kawan-kawan ada berlaku kebakaran, berlaku kematian di sekolah, maka cikgu i'lan akan buat announcement, kita minta derma kilat daripada pelajar-pelajar untuk sedekah, untuk menderma kepada kawan kita yang ditimpa musibah. Maka budak darjah 1, darjah 2, darjah 3 yang masih belum balik, tak sah dia menderma duit dia kerana dia bukan ahli tabarruk. Dia tidak ada kuasa untuk menderma kerana dia bukan ahli tabarruk, bukan ahli derma. Ni yang kena derma ialah ayah dia beri kepada anak, itu sah. Tetapi kalau ayah, contoh pertama ini, ayah ataupun bapa ajar anak belum balik supaya sedekah dalam tabun masjid ataupun tabun pondok ataupun tabun lain-lain, tabun kecemasan, maka tidak sah.
Kenapa? Kerana itu duit anak. Wali tidak boleh mengurus mengikut kepentingan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh yang kedua, bapa ambil harta. Ini banyak tu juga tuan-puan berlaku. Bapa ini, contoh kedua ini, contoh pertama dia ajar anak dia suruh sedekah. So letak dalam tabung masjid. Tapi duit anak tak boleh. Patut dia nak ajar sedekah boleh ke tidak? Boleh. Kena ambil duit dia bagi ke anak. Ini abang sedekah hari ni hari Jumaat, letak dalam tabung. Duit siapa? Duit ayah. Duit siapa? Duit ibu. Boleh ke tidak? Boleh. Kenapa? Bukan duit anak, itu duit ibu. Ibu yang nak ajar anak supaya rajin sedekah. Ibu nak latih, latih anak. Nak ajar anak dia supaya pandai sedekah. Bila dewasa, bila balik, rajin bersedekah. Tapi ingat, nak ajar, nak latih, mesti selari dan sejajar dengan hukum muamalah Islam. Ini penting tuan-tuan hukum ini. Walaupun orang nampak macam biasa saja, tetapi sebenarnya kalaulah kita tak tahu, dia sangat-sangat bahaya kepada kita. Berlaku pelanggaran dalam pengurusan harta anak yang belum balik. Contoh ni, last sekali contoh yang keempat ini. Contoh isu keempat ni, wali tak sah beri hibah harta anak pada orang lain ni. Contoh apa dia kedua tuan-tuan? Bapa ambil harta anak, ataupun bapa ambil kuih anak, contoh ambil kuih anak, ambil makanan anak, hebah kepada kawan-kawan anak ataupun adik-beradik. Ini banyak berlaku tuan-puan. Banyak berlaku. Kalau harta anak ni tuan-puan, dia bapa ini orang beri ke anak, maka jadi harta anak. Bapa ni pula ambil nak share supaya anak dia share dengan adik. Ambil makanan adik, makanan abang beri kepada adik. Ini tak sah. Bapa tak boleh pindah milik anak kepada orang lain. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Tidak dibenarkan. Mesti beli dengan duit bapa, supaya ganti beli duit bapa, benda yang sama. Adik nak apa? Adik nak kuih. Kuih apa? Kuih yang sama dengan abang. Pergi cari, beli kuih dengan duit bapa, beri kepada adik. Itu cara dia untuk mengelakkan haram. Bukan haram atas anak-anak tuan-puan, haram ke atas kita yang tidak betul mengurus mengikut tata cara dan tata kelola yang telah ditetapkan oleh muamalah. Dia yang tanya apa? Kalau makan anak-anak tak habis, macam mana ya Ustaz? Baik, sekejap lagi kita jawab soalan. Kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tinggal di ruangan komen. Baik, last sekali tuan-puan, ini tajuk penting juga. Ini pun banyak berlaku sekira kita tak cakna. Isu yang kedua, kita nak bincang satu isu saja tuan-puan malam ni. Kita nak bincang satu syarat. Kita janji tidak 3 syarat. 3 syarat kita nak janji malam ni, tapi oleh kerana masa tak mengizinkan kita, saya nak bincang satu, iaitu syarat pertama ahli tabarruk. Kerana ahli tabarruk ni dia agak perbincangan dia agak lebar, perbincangan dia agak panjang, maka kita fokus satu saja malam ni. Syarat orang yang layak memberi pinjam, bukan minta pinjam, memberi pinjam hartanya, mesti ada 3 syarat. Pertamanya mesti dia ahli tabarruk. Yang kedua, yang ketiga besok insya-Allah dalam slot akan datang. Kita settlekan dulu tuan-puan. Kita dah settle isu pertama, isu anak-anak. Harta anak yang belum balik tuan-puan, harta anak yang belum balik, dia tidak termasuk orang tabarruk, dia tidak boleh memberi pinjam harta dia kepada orang lain. Anak yang belum balik tidak boleh memberi pinjam harta dia kepada orang lain. Maka kita nak tahu lebih detail, ada 4 pecahan isu. Ada 2 pecahan isu berkaitan dengan pinjam, ada 2 pecahan isu berkaitan dengan memberi hadiah. Dua-dua tak boleh. Pinjam pun tak boleh. Anak-anak tak boleh pinjam, tak boleh beri pinjam harta pada orang lain. Wali tidak boleh memberi pinjam harta anak kepada orang lain. Dan anak tak boleh hadiah harta kepada orang lain. Dan wali tidak boleh menghadiahkan harta anak kepada orang lain. 4 settle. Ialah sekali tuan-tuan, isu besar yang kedua apa yang kita nak bincang tuan-puan? Isu besar yang kedua ialah isu yang sama hukum dengan hukum anak-anak, iaitu nama dia ialah harta jihatu ammah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, harta jihah ammah sama hukum dengan hukum harta sabi. Harta sabi, harta anak-anak sama dengan harta jihah ammah dari sudut pengurusannya. Apa dia harta jihah ammah? Iaitu harta milik umum yang tidak dimiliki oleh sesiapa, tetapi dia ada wali, ada wali uyulma dia, ataupun ada orang yang mengurus harta itu. Contoh pertama, harta masjid. Siapa wali yang mengurus harta masjid tuan-puan? Wali yang mengurus harta masjid ialah nazir, ataupun orang yang diberikan amanah, pengurusi ataupun sebagainya. Yang keduanya harta pondok ataupun harta institusi pengajian.
institusi pendidikan, sama ada nama tahfiz, nama ribat, nama apapun tuan-puan, tak kisah. Sama konsep dia. Harta pondok. Kita bincang dua benda ni. Dia banyak lagi harta yayasan, harta lembaga, ada harta-harta syarikat, harta kerajaan. Sama. Tapi kita nak fokus dua. Harta jihad ammah ni tuan-puan, harta pondok dan harta masjid, sangat ketat peraturan waliul mal yang mesti urus. Tuan-puan sebagai EJK, tuan-puan sebagai pengurus, tuan-puan sebagai nazir, tuan-puan sebagai orang yang ada amanah, orang yang ada kuasa diberikan amanah untuk mengurus harta, mesti tahu. Ini penting tuan-puan. Sebab tu kita nak share antara benda yang penting supaya tidak berlaku pelanggaran. Sebab kita tengok tuan-puan, apabila kita tak tahu panduan-panduan asas dalam pinjam-meminjam ini, terkadang kita tak sedar benda itu. Tak sedar hukum menyebabkan kita beri pinjam harta pondok kepada orang lain. Kita beri pinjam harta masjid kepada ahli jawatan kuasa. Kita beri pinjam harta masjid kepada jemaah. Sedangkan itu dia punya tata kelola yang ketat, mesti kita tahu. Siapa yang boleh guna? Itu yang kita mesti tahu. Baik. Jihad ammah ni tuan-puan, sama hukum dengan harta anak-anak, iaitu tidak boleh digunakan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Harta jihad ammah, harta pondok, harta masjid tidak boleh digunakan kepada tujuan yang lain selain daripada maslahah ammah, selain daripada kepentingan masjid dan kepentingan pondok. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, harta masjid dan harta pondok dan lain-lain tidak boleh digunakan secara individu, melainkan boleh digunakan untuk tujuan maslahah masjid ataupun kepentingan masjid dan kepentingan pondok sahaja, tidak boleh digunakan secara individu. Baik, mana contoh dia tuan-puan? Jadi wali dia, harta-harta jamaah ni dia ada wali dia. Wali yang menguruskan harta ini, kalau pondok wali dia siapa? Yang menguruskan harta pondok tu mudir, contoh dia. Tuan guru yang menguruskan harta pondok. Masjid, siapa yang menguruskan harta masjid? Pengurusi masjid menguruskan harta masjid. Bendahari, contoh-contoh. Ini kita tengok hierarki dia lah. Maka wajib, wali ini wajib menggunakan harta ammah ini, jihad ammah ini, kepada kepentingan ammah sahaja. Kepentingan masjid ataupun kepentingan pondok sahaja. Baik, mana contoh dia tuan-tuan? Contoh, harta pondok, ini apabila kita tahu dia untuk kegunaan umum. Untuk kegunaan, bukan individu tuan-tuan, untuk kegunaan umum. Untuk kegunaan umum. Bukan untuk kegunaan peribadi, tak boleh. Mana contoh dia tuan-tuan? Contoh dia, kita tengok harta pondok ni. Dia harta pondok dan harta masjid tidak boleh diberi pinjam kepada orang lain. Ni ingat tuan-puan. Kenapa? Kerana dia sama hukum dengan harta sabi. Harta anak tak boleh beri pinjam. Harta anak tak boleh nak hadiah kepada orang lain. Sama tak hukum dengan harta pondok dan harta masjid? Sama. Harta masjid tuan-puan tak boleh beri pinjam kepada orang lain. Harta masjid tuan-puan tak boleh beri pinjam kepada harta pondok tuan-puan tak boleh beri pinjam kepada orang lain. Melainkan, kita akan sebut sekejap lagi, ada cara dia, kena sewa. Baik. Mana contoh? Kita bagi contoh. Seperti contoh pertama, seperti kenderaan pondok. Kita ambil contoh saja. Banyak tuan-tuan, tapi harta kita ambil contoh, satu ataupun dua. Seperti kenderaan pondok. Haram lagi tak sah beri pinjam kepada orang lain untuk tujuan peribadi. Walaupun, ini penting tuan-puan, walaupun pengurus sendiri tak boleh. Ini yang banyak berlaku kalau kita tak cakna. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, contoh dia. Haram ataupun tak sah kita menggunakan kenderaan masjid ataupun kenderaan pondok beri pinjam kepada orang lain untuk tujuan peribadi, walaupun yang kita beri pinjam kepada mudir dia, kepada pengerusi, kepada EJK, tapi untuk tujuan dia. Ini sangat bahaya tuan-puan, tak sah, lagi haram. Kenapa? Kerana harta ini untuk masalah ammah, untuk tujuan pondok boleh, untuk tujuan masjid boleh kenderaan ini. Kalau untuk tujuan peribadi, kita nak balik rumah kita, itu tujuan pondok ke tidak? Bukan.
Itu tujuan masjid ke tidak? Bukan. Itu tujuan peribadi kita. Kita nak balik ambil barang di rumah. Melainkan kalaulah tujuan kita nak balik rumah itu ada kaitan dengan kerja masjid. Ada kaitan dengan kerja pondok. Itu tak apalah. Sebab ada kaitan. Ini tidak ada kaitan. Contoh. Kita nak pergi kerja kita. Kita ambil kereta pondok. Kita ambil kereta masjid. Nak pergi beli barang milik kita di kedai. Maka tak sah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana ini harta umum. Tidak boleh digunakan secara peribadi. Walaupun kita yang mengurus. Tak boleh. Ini penting, tuan-puan. Untuk mengetahui hal ehwal pengurusan harta benda dalam muamalah. Supaya kita boleh mengelakkan daripada pelanggaran. Sebab tu saya suka ingatkan diri saya sendiri yang terlibat dengan harta benda ini, harta benda pondok ini, supaya saya selalu sedar, realize benda ini, dan mungkin tuan-puan juga boleh ambil manfaat. Walaupun tuan-puan tak terlibat dengan isu pengurusan harta awam, tak terlibat dengan isu pengurusan harta anak, anak dah besar semua, tak ada suami, tak ada orang balik, tak ada orang belum balik, tak ada. Tapi tuan-puan, ilmu ini sangat penting untuk share dengan orang lain. Untuk tuan-tuan share dengan orang lain, sangat besar impak dia, sangat besar ganjaran dia, menyelamatkan orang lain daripada melakukan perkara yang perkara yang haram. Okey, settle tuan-puan, dua contoh. Contoh pertama tadi, kenderaan pondok, kenderaan masjid, beri pinjam kepada orang lain. Tidak sah untuk tujuan peribadi, walaupun peribadi itu, tujuan peribadi itu, orang yang mengurus masjid sendiri. Walaupun tujuan peribadi itu digunakan oleh nazir, digunakan oleh AJK, digunakan oleh mudir, digunakan oleh guru, tapi dia guna untuk peribadi dia. Ini bahaya, tuan-puan. Tak boleh guna untuk peribadi. Ini kita kena, apa nama ni orang panggil, kena jaga betul-betul hukum ni. Contoh yang kedua, tuan-puan. Itu kenderaan. Last sekali, saya nak bagi dua contoh saja. Lepas tu kita nak bagi cara dia, macam mana nak elak. Contoh yang kedua. Ini harta. Tadi kenderaan, harta pondok, kenderaan, harta masjid. Yang kedua banyak berlaku, tuan-puan, saya tengok tangga. Ini banyak berlaku, tuan-puan, di kampung-kampung, tangga masjid, tangga surau, tangga pondok, orang pinjam. Haram, tuan-puan, tak sah lagi haram. Contoh yang kedua, tuan-puan, seperti tangga masjid. Beri pinjam kepada orang lain. Walaupun orang lain itu AJK, jemaah, ataupun pengurus sendiri, tapi untuk tujuan peribadi. Tak boleh. Kita nak pinjam tangga masjid, kenapa? Nak balik perbaik, nak bawa balik perbaik rumah kita. Nak naik atas atap rumah kita. Itu peribadi, bukan kerja masjid, bukan kerja pondok. Maka haram lagi, tidak sah. Ini harta yang amah, sama level dengan harta sabi. Tak boleh pinjam, tak boleh bagi orang lain pinjam. Pengurus-pengurus harta amah ini mesti jaga, mesti sedar, mesti realize supaya kita tak berlaku benda ni. Sebab saya tengok di kampung-kampung, tuan-puan, banyak terkadang, tuan-puan, kita nak wari, nak gotong royong tangga, nak gotong royong cari tangga. Mana tangga masjid? Tu AJK kata, ni apa haji ni pinjam. Pas haji tu cakap, saya dah bagi tak tempat hantar. AJK ni pula ambil untuk naik panjat pokok kelapa dia. Lepas tu tanya pula AJK ni, mak, engkau tak kat mana? Mak kata, ni pula jemaah ni ambil. Tak tahu siapa ambil, tak hantar. Ini, tuan-tuan, nampak tak melakukan perkara haram di sisi muamalah. Yang tak perasan kadang-kadang menggunakan harta masjid untuk kepentingan diri kita semata-mata. Tak boleh. Last sekali contoh dia, tuan-puan. Ni banyak berlaku di pondok, tuan-puan. Harta pondok. Pondok beli pen untuk, bukan pen ni, bolpen, marker pen tu. Pondok beli marker pen untuk mengajar, tuan-puan. Untuk mengajar. Umumnya untuk mengajar. Tetapi kalaulah kita nak guna diri kita, individu tak? Ya, individu. Tak boleh. Walaupun kita pelajar sana. Dia marker pen itu dibeli harta pondok untuk tujuan dia, kepentingan dia mengajar. Semua orang lain boleh ambil manfaat. Ditulis di whiteboard. Untuk apa tulis whiteboard? Untuk mengajar. Tapi kalau kita nak pinjam pen untuk tulis nama kita di buku kita, tak sah. Lagi haram, tuan-puan. Kenapa? Kerana itu bukan harta individu, tapi harta pondok. Maka tak boleh nak guna untuk kepentingan individu.
Dia dibenarkan untuk kepentingan ammah semata-mata. Perasan tak perasan tuan-tuan, terkadang kita tersilap, terkadang kita terlupa, terkadang kita tersalah. Itu penting kepada ilmu yang menjedarkan kita supaya kita tidak terleka, tidak tersalah dan terlalai. Inilah penting tuan-tuan, supaya kita berada dalam environment ilmu. Kita selalu refresh balik ilmu kita supaya ilmu menyedarkan kita. Apabila kita nak guna harta pondok, nak guna harta masjid, ini pen, bolpen masjid, aku nak tulis nama aku, tak boleh, haram. Siapa yang peringat kita? Ilmu yang menyedarkan kita. Itu sangat penting tuan-puan. Sangat-sangat penting ilmu. Itu contoh. Yang kedua. Last sekali tuan-puan. Contoh dah habis. Alternatif tuan-puan. Kalau kita nak guna harta pondok ini dan harta masjid, boleh cara dia. Tapi bukan pinjam. Pengurus tidak boleh membenarkan dia pinjam. Duit pondok nak pinjam untuk guna sebulan. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh untuk kita gunakan duit pondok sebulan, 2 bulan, tak boleh guna. Tak boleh guna. Cara dia kalau harta pondok, ada tangga pondok, ada kenderaan pondok, masjid, sama tuan-puan. Cara dia tuan-puan, kita boleh bagi sewa. Kalau renak juga, kena cakap, kena rijib, kena jadi bakhil. Jadi ulama kata kalau kita mengurus harta awam ini, kena jadi bakhil dan kena jangan jadi bermudah-mudah untuk beri kepada orang. Kalaulah nak jadi ni bermudah-mudah beri harta kepada orang, jangan harta pondok, itu harta kita. Harta kita jangan jadi bakhil. Bahkan kena bermudah untuk beri pinjam kepada orang. Tetapi kalau harta itu jihad ammah, kalau harta itu harta masjid, harta itu pondok, harta madrasah, kena jadi bakhil. Kena jadi rijik, jangan bermudah-mudah. Itu konsep yang ulama kita ajar. Maka cara dia, orang kata, Abang Haji boleh tak saya nak pinjam tangga pondok? Abang Haji boleh tak saya nak pinjam kenderaan pondok 2 hari saja? Jawab dia, tak boleh. Nak boleh, sewa. Tapi tuan-puan, syarat sewa ini dia ada syarat. Dia ada syarat yang ketat sewa ini. Kita boleh bagi sewa, tapi dengan syarat. Yang pertama dia, harga mesti standing. Jangan harga murah. Ini pun banyak berlaku tuan-puan. Dia ambil kesempatan. Harga masjid bagilah murah-murah saja. Kami jemaah. Tak boleh tuan-tuan, haram. Ini perlu tahu tata cara ini. Perlu tahu peraturan ini. Kalau kita nak bagi sewa barang pondok, nak bagi sewa barang masjid, apa peraturan tuan-tuan? Peraturan dia tak sama dengan harta kita sewa. Apa dia? Kena jaga masalah ini. Harta ini bukan milik kita. Pertama dia tuan-puan, harga mesti standing ataupun lebih. Lebih lagi baik. Contoh tuan-puan, kenderaan kita nak sewa 1 hari, pasaran dia, kalau harga semasa wira ataupun kancil ataupun van 300, maka boleh untuk dia meletakkan harga 300 ataupun lebih daripada harga 300. Rendah tak sah, lagi haram. Rendah tak boleh tuan-puan. Rendah, harga murah tak boleh. Ini penting untuk kita ambil tahu. Dan syarat yang kedua tuan-puan, syarat kedua, bayaran sewa mesti cash. Tak boleh dia guna dulu kenderaan, balik baru bayar. Tidak dibenarkan. Kerana harta ini harta pondok, harta awan, mesti dia jaga. Kebarangkalian untuk orang tak bayar, mesti dia tutup pintu, ruang untuk orang tak bayar. Kena cash. Nak sewa kereta pondok boleh, bayar dulu, baru boleh jalan. Bayar berapa? Harga standing ataupun harga lagi tinggi, lagi bagus. Baik, itulah dia tuan-puan. Kita panjang hari ni sikit. Minta maaf banyak tuan-puan. Patut kita nak satu-satu kuliah tu kita lebih kurang 50 minit ke sejam saja ataupun 45 minit saja. Tapi malam ni oleh kerana tajuk dia besar, tajuk dia panjang lebar, walaupun satu saja tapi kita perincikan itu agak panjang untuk clearkan bab-bab pinjam meminjam. Ini antara tajuk penting malam ni tuan-puan. Tajuk besok dan lusa akan datang itu dah tak apa-apa nak sukar sangat, mudah, lebih mudah. Baik, last kali saya nak jawab soalan yang ada kawan kita tanya. Dah settle tuan-puan, dah settle. 1 daripada 3 syarat orang yang layak memberi pinjam harta kepada orang lain. 1 malam ni kita bincang ahli tabarruk, dan ada 2 isu besar daripada ahli tabarruk itu. Kita dah settle 2 isu besar itu. Isu kanak-kanak ada 4, dan isu yang keduanya ialah baran harta jihad ammah. Kalau makan anak-anak tak habis, Din tanya, kalau makan anak-anak tak habis macam mana Ustaz? Nak bagi orang lain tak boleh, takkan nak buang? Tak boleh nak bagi orang lain. Tak boleh nak bagi orang lain, tak boleh nak makan pun tak boleh. Biarlah macam tu. Nak buang tak payah buang, buang haram. Dia tak benarkan, tidak dibenarkan untuk kita makan, dan juga tidak boleh untuk kita
bagi kepada orang lain. Nah, tu payah. Tu kita sebut harta anak ni dia payah sedikit. Sebab itulah penting tuan-puan, macam mana cara dia. Kalau orang nak bagi kepada anak, cara dia tuan-puan, saya dah sebut tadi, jangan minta supaya dia heboh kepada kita. Jangan bagi direct pada anak. Contoh kawan kita nak bagi, dia kata, "Ustaz, ni saya nak bagi hadiah kepada anak ni." Apa dia? Air. Saya kata, "Ban, abang bagi kepada saya dan takin kepada anak." Boleh? Jadi itu harta saya. Harta saya, jadi boleh saya bagi kepada anak, saya bagi kepada adik-beradik lain, boleh bagi kepada siapa. Sebab dia bagi kepada saya dan takin kepada anak-anak. Itu paling mudah. Ni Ban, saya bagi untuk anak-anak. Tapi bagi tu atas kita. Maksudnya bagi kita. Minta abang tu, minta kawan kita tu dia hadiah kepada kita. Itu cara dia. Cikgu Nishah Salim, kat sekolah Ustaz makanan RMT untuk murid kurang berkemampuan. Bila ada murid tersebut tak hadir, boleh ke diganti kepada murid lain? Baik, ini harta awam juga tuan-tuan. Harta awam ni masalah dia untuk kepentingan ataupun keperluan murid yang miskin. Jadi walaupun murid yang tak hadir, dia tak hadir untuk dia, tapi boleh tak kita nak tukar kepada murid lain yang sama kepentingan? Boleh. Sebab dia harta tu harta umum untuk beri kepada keperluan dia, kepentingannya, beri kepada golongan kurang kemampuan, golongan miskin. Maka siapa pun golongan miskin boleh ambil. Tapi ingat, cikgu tak boleh ambil. Orang yang pelajar yang kaya tak boleh ambil tuan-puan. Kadang-kadang cikgu pun buat balik, kerani pun buat balik. Barangnya barang siapa? Barang RMT. Ini bahaya tuan-puan, tak boleh. Atau ada cara nak buat macam mana? Betul. Jadi caranya macam itulah, boleh pelajar lain. Kadang-kadang pinjan pinggan makuk surau buat kenduri sendiri. Tak boleh, Den. Tak boleh pinjan para makuk pinjan. Kena sewa. Ini pun banyak berlaku tuan-puan di surau. Kita pinjan barang surau, periuk surau, tangga surau, pinggan surau. Semua dia sapu. Pinjam. Siapa yang boleh beri pinjam ini? Tak boleh. Orang Nazir, AJK tidak ada kuasa di sisi muamalah, di syarak untuk memberi pinjam harta am kepada individu, tujuan individu. Tak boleh. Cara dia kena bagi sewa, tuan-tuan. Tukarlah. Kembalilah kepada ajaran Islam. Ya, banyak tuan-tuan dalam masyarakat kita. Di taman-taman kita banyak orang beri pinjam barang surau. Kita guna barang surau, seronok guna barang surau percuma. Kita orang Melayu tuan-tuan, siapa pula tak kira orang Melayu ke orang apalah. Bak percuma ni sangat minat. Sangat-sangat minat. Kalau boleh guna pinggan percuma. Kalau boleh guna tangga percuma. Surau. Tak boleh tuan-puan. Itu individu. Ya? Kita guna untuk kepentingan diri kita, tak boleh. Itu harta awam. Harta untuk kepentingan ammah. Untuk kenduri di surau boleh. Jangan buat balik. Tak boleh. Kerana itu harta surau. Tak boleh buat balik. Baik, terima kasih banyak tuan-puan. Sekadar itulah. Soalan lain saya rasa tak ada dah soalan lain. Kalau ada soalan yang saya tak perasan tuan-puan, mungkin saya tak perasan. Saya cek ni sepitah lalu. Tak ada. Jadi kalau ada tu, insyaAllah dalam slot yang ketiga. Kita ada 2 slot lagi tuan-puan. InsyaAllah 2 slot lagi untuk kita cover ke semua subtopik dalam pinjam meminjam. InsyaAllah dalam slot yang ketiga juga menarik. Slot ketiga juga menarik tuan-puan. Jangan lepaskan peluang untuk kita bincang isu-isu yang berkaitan dengan orang yang memberi pinjam. Orang yang meminjam. Orang yang memberi pinjam kita akan settlekan ada 2 lagi. Dan kita akan terus go on kepada orang yang meminjam. Mana orang yang minta pinjam. Dan barang yang pinjam. Kita akan bincang semua tuan-tuan. Kita akan bincang semua. Ada perbezaan sedikit dengan ibahah. Tuan-tuan pergi di rumah orang. Dia ada 2 dalam package, 2 dalam 1. Ada ibahah, ada pinjam. Tuan-tuan pergi di kedai, lepok di kedai. Duduk atas kerusi dia tu konsep apa? Tuan-tuan duduk atas kerusi tu nak kena minta ataupun tidak? Itu konsep apa? Adakah konsep ibahah? Adakah konsep ariyah? InsyaAllah tuan-puan, insyaAllah kita akan bincang dalam slot yang ketiga. Tajuk-tajuk yang menarik akan menanti anda. Ada lagi soalan, Azizni Al-Fadil tanya, makanan tak habis tu bagi makan haiwan peliharaan boleh tak? Jadi kalau makanan tak habis, makanan kita boleh. Sebab makanan kita boleh tasarruf, kita boleh handle, kita boleh urus, nak bagi pada siapa pun boleh.
nak boleh bagi kepada hadiah, kepada binatang, hebah kepada orang, boleh. Kalau harta kita. Tapi kalau harta itu harta anak, rigib tak boleh. Tak boleh nak bagi. Tu orang tanya, kalau tak beri rosak, ustaz, baik kita makan. Rosak, biarlah rosak daripada kita makan haram. Tak boleh makan kerana itu bukan harta kita, bukan harta anak, dan harta anak dia tak boleh pindah, dia tak ada kuasa untuk dia sedekah, tak ada kuasa untuk dia pindah, tak ada kuasa untuk dia sedekah, tak boleh. Kerana dia bukan ahli tabarruk. Walaupun binatang tak boleh, tuan-puan. Tak boleh. Kita akan bincang, tuan-puan, dalam bab ibahah akan datang dalam slot kedua ketiga. Kalau tuan-puan sempat join, insya-Allah kita akan ada bezakan sekali lagi ibahah dengan ariyah. Di rumah orang, tempat kenduri, di kedai makan. 3 situasi ni, tuan-tuan, dia package. Ada ariyah, ada ibahah. Dan dua-dua ni ibahah. Tapi ada ibahah yang diafah, ada ibahah ariyah. Ketika mana tuan pergi di rumah orang, kalau orang angkat makanan, kadang-kadang kita ambil makanan orang angkat bagi dekat binatang, bagi kat kucing, lempar kat ayam. Boleh ke tidak? Haram, tak boleh. Tidak ada kuasa untuk beri kepada makanan, beri kepada kucing, beri kepada kawan, beri kepada anak. Itu ibahah untuk kita sahaja. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah afwan kasir din. Terima kasih kepada tuan-puan yang join kita, dan terima kasih kepada tim Asfa, tim media Asfa, dan seluruh ahli jawatan kuasa pondok kita, tuan-puan. Dan saya ulang sekali lagi, tuan-puan, sebagai penutup, minta tolong tuan-puan share, minta tolong tuan-puan sebarkan kepada rakan-rakan, teman-teman keluarga yang ada hajat untuk membantu sumbangan kepada pondok kita, Pondok Asfa di Bangi Lama, tuan-puan. Kita sedang menguruskan satu pondok di Kampung Bahagia Bangi Lama. Jadi kita memerlukan sumbangan, infak tuan-puan, hadiah daripada tuan-puan, hebah daripada tuan-puan, yang kelampangan, yang ada kelampangan rezeki, yang ada kelampangan harta benda. Boleh wawarkan kepada keluarga, kepada rakan-rakan, teman-teman. Mungkin ada yang berkelampangan rezeki untuk membantu pengurusan pondok kita, tuan-puan. Boleh terus kepada transfer kepada bank. Kita ada Maybank, tuan-puan. Kita ada akaun Maybank Pondok Aspa di atas nama Asfa Management, di atas nama Asfa Management, yang kita guna akaun Maybank. Tuan-puan boleh hebah ataupun boleh transfer dengan niat hebah terus kepada Pondok Asfa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada diri kita, keberkatan kepada harta benda kita, tuan-puan, dan keberkatan yang paling penting kepada umur kita dan kepada keluarga kita, dengan asbab kita membantu, dengan asbab kita bersama-sama menyumban ataupun bersama-sama meninggikan syariat dan agama Allah Ta'ala. Tuan-puan, kita ni, tuan-puan yang belajar ini, yang mengajar ini, yang membantu harta benda ini, termasuk khadam ilmu. Khadam ilmu ni orang yang membantu meninggikan ilmu Allah Ta'ala supaya berada, dimartabatkan pada tempat yang tinggi. Orang yang ada harta, dia infak harta dia. Orang yang ada tenaga, dia guna tenaga dia. Orang yang ada ilmu, dia guna ilmu dia. Sama-sama untuk tinggi, meninggikan, martabatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan daripada ni, insya-Allah kita akan jawab slot ketiga. Nanti Am tanya balik slot ketiga. Pinjam duit madrasah, masjid, surau untuk beli barang. Contoh beli motor, kemudian pulangkan balik akan datang. Mana boleh pinjam? Nak pinjam barang harta pondok, nak beli kereta. Mana ada hak untuk kita beri pinjam ataupun beri berhutang? Tak boleh. Nak beri berhutang kepada orang lain? Tak boleh. Harta siapa? Harta pondok. Kenapa nak berhutang? Untuk beli motor, beli kenderaan. Kemudian kita bayar balik. Walaupun ada, saya nak sebut secara umum saja. Tapi secara detail kita bincang lain kalilah. Secara detail. Secara umumnya tak boleh. Wallahu a'lam. Puan Lili Faridah, syukran kasira Ustaz, banyak ilmu yang peroleh dari kuliah ini. Selama ini banyak salah pengamalan. Dah tua baru tahu. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sekali lagi tuan-puan ya. Kita jumpa lagi dalam siri yang ketiga.